Dalam perjalanan kehidupan manusia, terdapat panduan yang boleh digunapakai dalam membimbing usaha kita dalam mencari kepuasan dan kebahagiaan, iaitu dikenali sebagai hierarki keperluan Maslow. Dicipta oleh ahli psikologi Abraham Maslow, teori motivasi ini menerokai hierarki keperluan manusia yang signifikan untuk kesejahteraan diri dalam mencapai aktualisasi diri. Pada dasar hierarki keperluan Maslow, terletaknya keperluan fisiologi yang terdiri daripada kepuasan asas seperti makanan, udara, air, tempat tinggal dan sebagainya. Keperluan asas untuk kelangsungan hidup menjadi asas piramid dalam memastikan keperluan biologi kita dipenuhi. Apabila keperluan asas dipenuhi, fokus beralih kepada keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan terdiri daripada keselamatan dan halangan daripada gangguan fizikal dan juga mental. Selepas keperluan keselamatan, keperluan di peringkat ketiga iaitu keperluan sosial menjadi sasaran. Dalam fasa ini, manusia dahagatkan hubungan yang memberikan penerimaan dan sokongan melalui ikatan emosi serta rasa dihargai dan juga disayangi. Dalam aspek pekerjaan, apabila pekerja mula berinteraksi dan bersosialisasi, mereka tidak merasakan diri mereka bersendirian dan terasing. Ini seterusnya akan mewujudkan tenaga kerja yang bermotivasi, berdaya saing dan bersemangat dalam menjalankan tugasan. Teori keperluan Maslow di peringkat keempat ialah keperluan nilai atau harga diri. Dalam persekitaran organisasi contohnya, keinginan untuk dihargai, dihormati dan mempunyai harga diri mempengaruhi keyakinan diri pekerja. Manakala, periktirafan dan juga tanda penghargaan pula menjadi simbolik terima kasih kepada individu kerana telah menjalankan tugas yang diberikan dengan cemerlang. Di puncak piramid teori keperluan Maslow terletaknya pencapaian hasrat diri. Fasa ini merangkumi pertumbuhan, kemungkinan pencapaian dan juga pemenuhan hasrat diri. Ini termasuk usaha mengembangkan peribadi individu, kreativiti dan pemenuhan tujuan diri. Perjalanan seterusnya adalah untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Hierarki keperluan Maslow berfungsi sebagai kompas yang membimbing kita melalui kehidupan. Dengan mengenali hierarki ini, individu dapat berusaha ke arah pencapaian hasrat diri dengan memahami peringkat keperluannya sekarang dan fokus untuk memuaskan keperluan tersebut. Dengan mengenali hierarki ini, individu dapat berusaha ke arah pencapaian hasrat diri dengan memahami peringkat keperluannya sekarang dan fokus untuk memuaskan keperluan tersebut. Dalam dunia pekerjaan, motivasi adalah kunci kepada produktiviti dan kejayaan. Tetapi, apa sebenarnya yang mendorong kita? Bagaimanakah kita boleh mengaplikasikan teori motivasi Maslow untuk meningkatkan motivasi kerja? Mari kita lihat senario kehidupan sebenar di mana teori ini diamalkan. Okey, hai, selamat pagi semua. Okey, saya tahu masyarakat kita sekarang ni agak sibuk sangat sebab dah nak sampai tarikh akhir kan untuk setiap laporan. Okey, jadi untuk jabatan kita pun agak stres jugalah sebab kita ni uruskan pasal laporan kewangan syarikat. So sekarang kita nak bincang tentang progres laporan kita. Boleh ya? Ya, hujung tahun adalah masa yang paling tertekan bagi kami. Beban kerja terlalu banyak. Sejujurnya, kebelakangan ini ada banyak beban yang saya perlu tanggung. Nak kerja pun rasa tak larat. Saya tahu kita semua bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan, tetapi banyak perkara yang saya perlu hadapi kerana banjir baru-baru ini telah merosakkan rumah saya. Saya tidak boleh berfungsi dengan baik kerana asyik risau pasal keadaan rumah saya. Banyak perabot dan barang-barang lain seperti kereta jahanam. Kesian Syazwan, saya pun baru tahu situasi awak. Mesti rasa tertekan. Cuaca sekarang pun tak tentu. Sekejap hujan, sekejap tak. Anak kembar saya pun sedang demam sekarang. Tak tahulah suami saya pun tak sihat kat rumah. Dia pun tengah sesemua juga. Risau betul nak fokus kat kerja pun. Tak boleh hilang motivasi. Walaupun saya baru mula bekerja di sini 3 bulan yang lalu, memahami syarikat dan budaya kerja di sini merupakan satu perjalanan juga. Saya tahu saya masih baru di sini, tetapi boleh tak jika saya cadangkan bahawa mungkin kita boleh memikirkan cara untuk menyokong satu sama lain supaya tak adalah yang akan burn out untuk siapkan laporan akhir tahun ni.
Tahulah, semua orang sedang bergelut dengan sesuatu sepanjang akhir tahun ini. Lepas tu, nak berurusan dengan nombor dan pasal kewangan ini memang boleh mencabar kekuatan mental. Saya juga rasa down, nak buat bersungguh-sungguh pun tak berdaya sebab saya rasa macam tak dihargai. Hari-hari duk kejarkan deadline je. So, sesiapa yang ada cadangan untuk bekerja lebih baik tu share lah sikit. Saya tidak mahu bekerja apabila terdapat terlalu banyak tekanan emosi. Mungkin kita boleh menilai semula faktor yang membuatkan kita hilang semangat dan memastikan semua orang merasa disokong supaya kita dapat mengutamakan tugas kita dengan lebih baik. Saya ada terdengar pasal teori hierarki keperluan Maslow sebelum ni. Mungkin pasukan kita boleh mengamalkannya. So, apa pendapat kamu semua? Oh ya, saya tahu pasal teori hierarki keperluan Maslow. Syarikat saya sebelum ni pernah menghantar saya ke seminar mengenai motivasi di tempat kerja. Sebelum ini, dan teori Maslow adalah salah satu pendekatan yang paling disebut dan digunakan. Teori ini mendalami pemahaman hierarki keperluan manusia dan cara untuk memenuhi keperluan manusia di tempat kerja. Ia dapat memberi impak yang ketara kepada motivasi dan keperluan pekerja. Teori Maslow juga menyelah kepentingan menangani keperluan asas seperti fisiologi, keselamatan, sosial, penghormatan dan pencapaian hasrat diri untuk mewujudkan persekitaran kerja yang memupuk dan memperkasakan pekerjanya. Baiklah, kedengarannya tidak begitu rumit. Jadi bagaimana sebenarnya kita boleh menggunakan teori ini untuk menjadikan kita lebih bermotivasi untuk bekerja serta menyiapkan laporan kita? Okey, cadangan saya seperti ini. Disebabkan teori ini menggambarkan 5 elemen asas dan masing-masing merangkumi aspek-aspek penting keperluan manusia, bermula daripada keperluan fisiologi sehinggalah pencapaian hasrat diri. Seperti yang diperhatikan dalam pasukan kami, semua elemen tersebut wujud. Sebagai contoh, Tengku yang sedang berdepan dengan cabaran yang berkaitan dengan keperluan fisiologi berpunca daripada situasi perumahannya. Kebimbangan utama Jalil berkisar pada keperluan keselamatan dipengaruhi oleh perjuangan kesihatan ahli keluarganya. Dalam kes saya, keperluan sosial seperti mengeratkan persahabatan dan penerimaan dalam kalangan rakan sekerja merupakan punca motivasi saya menurun. Nisha pula nampaknya bergelut dengan keperluan penghormatan seperti mencari penghargaan dan pengiktirafan. Akhir sekali, ketua pasukan kami yang dihormati Puan Alin nampaknya sedang mengemudi isu yang berkaitan dengan pencapaian hasrat diri, iaitu berusaha untuk memenuhi pertumbuhan peribadi dan profesional. Okey, jadi maksud Rizwan ialah kami perlu mengenal pasti dan memahami keperluan atau elemen teori ini yang kami hadapi masing-masing dan kemudian membincangkan apa yang boleh kami lakukan untuk memenuhi semua keperluan itu bersama-sama. Ya, betul tu Nisha. Wow, Rizwan, itu adalah idea yang bernice. Saya tidak sabar untuk meningkatkan motivasi kerja saya. Jika begitu, biarlah saya yang mulakan dulu. Kerana keperluan psikologi saya berpunca daripada keadaan rumah saya. Saya menderita kerana penyelenggaraan rumah. Jadi saya perlu membelanjakan sejumlah wang untuk membaiki. Dan saya tidak boleh rehat sepenuhnya sehingga rumah saya sudah kembali normal. Oleh itu, masalah besar saya ialah mengenai kewangan dan kerosakan infrastruktur. Oh, begitu. Okey, saya ada cadangan nak bagi tahu Wak Syahduan. Apa kata kami sama-sama buka tabung sumbangan melalui bantuan derma untuk Syahduan. Nanti saya share dekat jabatan-jabatan lain. So, apa pendapat kamu semua? Itu idea yang bagus, Puan. Ya, betul tu Rizwan. Ya, bagus tu. Tabung derma merupakan inisiatif yang baik. Seluruh pekerja dalam syarikat ini pun dapat manfaat jika ada perkara seperti ini berlaku lagi. Betul apa Nisha cakap tu? Nanti saya sampaikan mesej ni kepada pengurus besar. Okey, sekarang giliran saya pula. Bagi saya, disebabkan masalah saya hadapi ialah berkaitan dengan keperluan keselamatan. Saya perlukan masa untuk peluang awal ataupun datang kerja lambat sedikit sehingga keluarga saya sihat. Tetapi adakah permintaan saya terlalu rumit? Yo, kau dah lupa ke yang kita pernah work from home masa COVID hari tu?
Jadi apa kata mula daripada esok awak work from home je. Tak payah nak datang lewat ataupun balik awal. Lagi senang kerja daripada rumah. Awak selesaikan saja bahagian laporan yang awak kena uruskan tu. Lepas tu awak boleh jaga family juga. Okey tak macam tu juga? Ya ampun, betul ke Puan? Saya mendapat izin untuk work from home? Ya, betul. Terima kasih Puan. Lega dah, saya tak perlu risau pasal keluarga saya setiap 2 saat. Selepas melihat bagaimana tim leader kami, Puan Alin, membantu rakan sekerja, saya rasa hubungan silaturahim pasukan ini lebih erat. Maka hasrat saya untuk memenuhi keperluan sosial telah dicapai. Kepimpinan yang baik dan komunikasi terbuka antara pekerja benar-benar membuatkan saya diterima untuk bekerja di sini. Sejuk hati saya dengar komen awak, Rizwan. Terima kasih atas kepercayaan awak terhadap kepimpinan saya. Saya pun gembira awak suka kemahiran kepimpinan saya ni. Terima kasih. Untuk keperluan saya pula, iaitu keperluan penghormatan. Bolehkah jika saya meminta pengiktirafan daripada Puan Alim? Saya merupakan individu yang mementingkan otonomi, pencapaian serta status dalam membuat kerja. Adakah awak semua ni lupakan sesuatu? Kita ni sedang hura-hara tau untuk melengkapkan semua laporan kewangan ni supaya kita boleh rancang bonus dan insentif berasaskan prestasi kita semua sebelum Januari. Untuk Nisha, jangan lemah semangat ya. Kerana prestasi kerja anda tak pernah merosot dan awak juga boleh mengharapkan insentif tu. Insentif tu pasti akan datang. Ya ke? Saya tidak tahu langsung pasal itu. Okey, sekarang saya tak sabar nak siapkan laporan tersebut. Ya, sebab itulah jabatan kita ni huru-hara sangat nak bandingkan dengan jabatan lain. Kita perlu menunjukkan laporan kewangan kepada HR untuk mereka menilai semua pekerja lain juga. Bagi keperluan saya iaitu pencapaian hasrat diri. Selepas berbincang dengan awak semua pada hari ini, membuatkan saya sedar tentang potensi penuh saya dan mencapai pertumbuhan peribadi sebagai pemimpin yang baik kepada awak semua. Terima kasih Puan Alin kerana membantu kami semua untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan motivasi kami terbantut. Saya berasa gembira kerana semua keperluan dari teori Maslow tersebut dapat diselesaikan. Saya berasa lebih tenang sekarang. Ya, saya juga berasa lebih tenang dan bertenaga kerana saya tidak perlu memikirkan tentang rumah dan kewangan saya lagi. Marilah kita sama-sama selesaikan laporan ini dengan pantas. Itulah, saya pun tak perlu risau tentang keluarga saya setiap berapa saat. Akhirnya saya boleh bekerja tenang. Saya gembira kerana awak semua sangat bermotivasi sekarang ni. Saya pun gembira jugalah sebab kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang menghalang produktiviti kerja semua. Sekarang dah pukul 12.30 hari. So apa kata kita lunch dulu? Kita rehat dulu, dalam masa 1 jam kita jumpa balik. Okey? Wah, saya dapat rasa nampak awak semua memang ada peningkatan yang ketara untuk menyiapkan laporan kewangan ni. Sudah tentu sokongan yang terdapat dari rakan-rakan sekerja semua dan juga daripada Puan Alim menyebabkan motivasi dan produksi saya meningkat hingga saya dan fikiran saya juga lebih tenang sekarang. Saya setuju, perubahan yang telah kami membincangkan telah memberi kesan positif kepada motivasi dan kesejahteraan keseluruhan kami. Melalui memenuhi pelbagai keperluan dari keperluan fiziologi, keselamatan, sosial, penghormatan dan pencapaian hasrat diri, mereka telah mengaplikasikan teori motivasi Maslow dengan berkesan untuk meningkatkan dorongan kerja, memupuk situasi kerja yang lebih produktif. Dengan mengiktiraf dan memenuhi keperluan ini, syarikat bukan sahaja menjaga kebajikan pekerjanya, tetapi juga memperkukuh dorongan memupuk persekitaran yang kondusif di mana pekerja berasa dihargai, bermotivasi dan diberi kuasa untuk mencapai potensi penuh mereka.